Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ashraf bin Hasbullah dari Kumpulan 5 akan memulakan pembentangan kumpulan kami yang bertajuk Dualism. Kumpulan kami mempunyai 6 orang ahli, iaitu Muhammad Ashraf bin Hasbullah, iaitu saya, seterusnya Muhammad Salihuddin bin Azlan, Mas Rehan bin Masadi, Sangit Kirtana Mania Ruseh, Amira Daniel binti Amiruddin dan Nisa Izzati binti Mat Isa. Subtopik yang kami sediakan di dalam slide pembentangan ini mengenai beberapa perkara, antaranya adalah metafizik, materialism versus idealism, pandangan sarjana, jenis-jenis dualism, dualism Cartesian dan juga implikasi dualism Cartesian. Pengenalan, apakah itu dualism? Dualism adalah sebuah teori yang berkaitan dengan minda dan badan, atau secara ringkasnya adalah dua pandangan yang berbeza. Siapakah yang mempelopori falsafah dualism? Falsafah dualism dipelopori oleh René Descartes. Beliau juga dikenali sebagai Renatus Cartesius atau sebagai bapa falsafah moden. Beliau telah melahirkan fahaman dualism yang telah dibahagikan kepada dua aspek, iaitu berfikir sebagai sifat mutlak manusia, manakala alam fizikal sebagai makhluk tiada apa-apa nilai dan makna. Seterusnya, sejarah dualism. Kemunculan teori dualism pada mulanya dapat dikenal pasti berasal daripada Plato dan Aristotle. Menurut Plato, beliau mempercayai bahawa zat sebenar bukanlah terletak pada tubuh fizikal yang bersifat sementara, tetapi ianya merupakan bentuk-bentuk kekal di mana badannya adalah terdiri daripada salinan yang tidak sempurna. Menurut pandangan Aristotle pula, beliau berpendapat bahawa jika kecerdasan adalah organ fizikal tertentu atau sebahagian daripadanya, maka ia adalah terhad kepada menerima jenis maklumat tertentu, sama seperti mata terhad untuk menerima data visual. Seterusnya, berkenaan dengan metafizik, di mana perbandingan antara materialism dan juga idealism. Terdapat banyak fahaman dan pemikiran daripada ahli falsafah seperti idealism, materialism, vitalism. Tetapi, idealism dan juga materialism merupakan aliran pemikiran yang paling besar dan yang paling lama. Bagi materialism memberikan keutamaan kepada perkara realiti. Menurut Oxford Advanced Learners, materialism merupakan teori dan kepercayaan bahawa bahan atau material sahaja yang wujud, dan bagi ahli falsafah lain seperti Socrates dan Aristotle yang berpendapat hanya material sahaja satu-satunya yang wujud dan tiada Tuhan yang menjadikan sesuatu yang terdapat di alam ini. Sebagai contoh, Thales yang berpendapat bahawa asal segala sesuatu ialah air, manakala anak muridnya iaitu Anaximenes berpendapat asal segala sesuatu adalah udara. Kesimpulannya, materialism akan membawa implikasi ke arah kehancuran sistem masyarakat, moral dan kepercayaan agama kerana pemikiran ini lebih mementingkan kepada benda semata-mata. Manakala bagi idealism pula, idealism memberikan penekanan kepada kewujudan roh dan akal. Plato merupakan ahli yang mempercayai pemikiran ini dengan menyatakan idealism lebih mementingkan hal-hal yang bersifat idea dan merendahkan hal berkaitan material dan fizik. Bagi Van Scotus, idealism menganggap manusia mempunyai sama ada jasad dan akal atau jasad, akal dan roh. Manakala bagi Deleuze, idealism mempercayai bahawa semua perkara yang dialami oleh fikiran adalah hasil pemikiran mutlak. Kesimpulannya, walaupun pemikiran ini berpegang kepada semua kewujudan ini dari roh dan akal, namun disebabkan fahaman ini menolak kewujudan fizik, maka ia menyebabkan fahaman ini tidak sempurna. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai pandangan sarjana mengenai dualism. Saya telah memilih pandangan tokoh René Descartes dan juga Al-Ghazali mengenai pandangan mereka mengenai dualism. René Descartes merupakan seorang ahli falsafah dan matematik yang berasal daripada Perancis. Beliau mempunyai pemikiran dan tanggapan yang amat berbeza berbanding sarjana lain. Hal ini kerana beliau berpendapat bahawa setiap proses penakulan hanya terbukti apabila menggunakan akal semata-mata tanpa mengaitkan peranan panca indera.
Oleh hal demikian, telah tercetus teknik keraguan yang munasabah yang membentuk proses pemikiran seperti I doubt, therefore I think, dan disimpulkan kepada I think, therefore I am. Daripada pernyataan ini telah timbulnya keraguan terhadap sesuatu objek kerana objek cenderung menjadi ilusi kepada panca indera. Hal ini jelas apabila terdapat pernyataan daripada René Descartes seperti berikut. Dan sebagaimana saya telah memerhati kebenaran pernyataan ini, iaitu saya berfikir justru saya wujud. Cogito ergo tidak ada asas untuk saya meraguinya, walaupun dakwaan orang-orang yang skeptik mampu menggoyahkannya. Tanpa kesangsian lagi, saya menyimpulkan bahawa saya menerimanya sebagai prinsip pertama dalam falsafah yang saya cari. Salah satu proses keraguan yang diperkenalkan oleh René Descartes adalah keraguan kewujudan diri. Descartes meragui tentang kewujudan diri seseorang manusia kerana bukan manusia yang menciptakan dirinya sendiri. Jadi dapat dirumuskan bahawa penciptaan manusia adalah sesuatu yang sifatnya lebih besar, iaitu Tuhan. Daripada sini telah wujudnya keraguan yang kedua, iaitu kewujudan Tuhan yang mana dikenali sebagai proses keraguan munasabah. Descartes menyifatkan bahawa panca indera yang dimiliki oleh manusia adalah ciptaan daripada Tuhan. Jika panca indera yang dicipta tersebut memiliki kekurangan, ini bermaksud bahawa Tuhan mempunyai sifat kekurangan. Hal ini kerana ia adalah sangat bertentangan dengan sifat Tuhan, iaitu kesempurnaan. Malah, ianya juga diikuti dengan keraguan seterusnya, iaitu kewujudan alam. For first of all, I recognize it to be impossible that he should ever deceive me, for in all fraud and deception some imperfection is to be found, and although it may appear that the power of deception is more of subtlety or power, yet the desire to deceive without doubt testified of fabulous and according cannot be found in God. Dapat disimpulkan bahawa pemikiran Descartes yang berkaitan dengan keraguan ini telah menyebabkan tercetusnya dua bentuk kewujudan, iaitu minda manusia dan dunia fizikal, ataupun dua bentuk dunia, iaitu jisim dan minda. Jika diteliti, pemikiran Descartes ini juga hampir sama dengan pemikiran tokoh falsafah Islam, iaitu Al-Ghazali. Seperti yang diketahui, Al-Ghazali adalah seorang ahli falsafah Islam yang sangat hebat dalam bidang falsafah, politik dan pembangunan agama dan akhlak. Pemikiran Al-Ghazali hampir sama dengan René Descartes mengenai keraguan yang terhasil daripada panca indera dan ketakulan. Hal ini kerana Al-Ghazali mempersoalkan kesahihan ilmu yang ada pada dirinya untuk mencari kebenaran mengenai panca indera dan juga akal. Antara yang dipersoalkan adalah seperti dera penglihatan yang melihat bayang-bayang sesuatu objek. Seseorang mungkin melihatnya tidak bergerak, tetapi jika dilihat dengan penuh pengamatan, bayang-bayang tersebut sebenarnya bergerak dengan pergerakan objek bayang-bayang. Selain itu, bagaimana panca indera mata dikelirukan oleh sebuah objek yang jauh seperti melihat bintang di langit. Ianya kelihatan kecil dan bulat seperti kepingan logam, tetapi melalui pengiraan matematik dan geometri, ternyata bintang tersebut berlipat kali ganda lebih besar daripada planet bumi. Jenis-jenis dualisme. Minda dan badan terdiri daripada aspek yang berbeza, di mana minda adalah perkara berfikir yang tidak mempunyai sifat-sifat biasa objek fizikal seperti saiz, bentuk, lokasi, gerakan dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan dualisme terbahagi kepada beberapa jenis bergantung kepada cara berfikir minda dan badan. Antara jenis-jenis interaksionisme ialah interaksionisme, epifenomenalisme dan paralelisme. Teori interaksionisme merupakan dua entiti, iaitu minda dan badan ataupun fizikal dan mental, yang mana boleh mempengaruhi satu sama lain. Fizikal ataupun badan mempengaruhi melalui deria dan menghasilkan tindak balas seperti tingkah laku atau perbuatan. Manakala pemikiran ataupun minda, mental, pula mempengaruhi ucapan dan tindakan. Yang kedua ialah epifenomenalisme. Cara ini merupakan peristiwa mental yang disebabkan oleh peristiwa fizikal yang berlaku di dalam otak. Namun, ianya tidak mempunyai kesan ke atas badan ataupun fizikal seseorang. Contohnya, berada di tempat tinggi dan mereka terbayang jatuh daripada tempat tinggi. Jadi, mereka
akan cuba untuk tidak berada di tempat tinggi tersebut. Itu merupakan fenomena epifenomenalisme. Dalam teori ini juga bertanggapan bahawa tanpa fikiran, setiap perkara yang dilakukan mempunyai sebab. Jenis yang ketiga ialah paralelisme. Teori ini mencadangkan bahawa kedua-dua peristiwa mental dan fizikal adalah korelasi dan ianya menafikan hubungan antara satu sama lain. Peristiwa mental dan fizikal bergerak selari secara harmoni tanpa dipengaruhi ataupun mempengaruhi antara satu sama lain. Interaksi paralelisme ini juga menjelaskan bahawa semua perkara berkait dengan Tuhan. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang dualisme Kartesian. Dualisme Kartesian ini merupakan satu ideologi yang dipelopori oleh ahli falsafah Perancis yang terkenal, iaitu René Descartes. Beliau dikenali sebagai bapa falsafah moden di atas sumbangan beliau mengembangkan pemikiran rasionalisme di zaman revolusi sains di Eropah pada masa itu. Tujuan mendasar Descartes adalah untuk menggunakan akal untuk mencari kebenaran yang mutlak dan ilmu pengetahuan. Inilah yang menjadi penggerak kepada revolusi sains pada zaman itu, di mana ilmu pengetahuan didasarkan atau disumberkan kepada sains dan mereka menolak agama sebagai ilmu pengetahuan. Ini dapat dilihat pada abad ke-17 sehingga abad ke-19, sains mula menggantikan tempat agama sebagai sumber ilmu utama dalam masyarakat barat. Hal ini kerana sains dilihat lebih bersifat objektif dalam membuktikan sesuatu kebenaran. Sains dapat menghasilkan keputusan melalui eksperimen dan uji kaji yang dapat dilihat dan dirasai oleh panca indera manusia, berbeza dengan ilmu agama yang berbentuk wahyu ataupun tahyul semata-mata kerana tidak dapat dibuktikan menggunakan panca indera manusia. Oleh yang demikian, René Descartes menyarankan bahawa penyelidikan harus bermula dengan keraguan terhadap sesuatu objek kerana objek cenderung menjadi ilusi kepada panca indera. Ini bertepatan dengan konsep beliau yang berbunyi cogito ergo sum, yakni yang bermaksud saya berfikir maka saya wujud. Konsep ini menerangkan bahawa manusia tidak dapat diragukan kewujudannya kerana terdapat perkara yang boleh dirasakan oleh panca indera, iaitu berfikir. Menurut konsep dualisme Kartesian, jiwa dan tubuh adalah substansi atau entiti yang berbeza, kerana ianya berdiri sendiri tanpa terikat dengan satu sama lain. Ini yang menjadi perbincangan utama dalam dualisme Kartesian ini, iaitu pemisahan dua substansi atau entiti pada diri manusia. Bagi Descartes, tubuh dipandang sebagai benda yang tidak berfikir dan merupakan substansi yang bersifat material, iaitu mempunyai fizik. Manakala jiwa atau akal adalah benda yang berfikir dan substansi yang bersifat non-material. Selain itu, pandangan René Descartes tentang alam benda adalah satu perkara yang sangat memberi impak besar kepada revolusi sains pada masa itu. Descartes menganggap bahawa alam benda hanyalah tidak lebih dari sekadar mesin. Alam benda yang dimaksudkan di sini termasuklah objek, haiwan dan juga manusia. Oleh yang demikian, Descartes menyatakan bahawa apa yang membezakan manusia dengan objek lain adalah akal. Manusia mempunyai akal. Ini menguatkan lagi pendapat beliau tentang pemisahan antara tubuh dan jiwa. Namun, impak positif daripada pandangan beliau tentang alam benda sebagai benda yang mekanistik ini adalah ianya telah mendorong kemunculan ilmu mekanistik seperti penemuan graviti oleh Isaac Newton. Saya teruskan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Dualisme dalam pendidikan, terdapat dua jenis sistem pendidikan di negara kita, iaitu sekolah aliran kebangsaan dan juga sekolah aliran agama. Sekolah aliran kebangsaan mempelajari hampir semua subjek pelajarannya bersifat duniawi yang terlalu mementingkan daya intelek sahaja, yang menekankan penguasaan ilmu-ilmu akademik dan keterampilan serta kurang menumpukan aspek mental, kerohanian dan juga penghayatan agama yang tinggi. Ilmu pengetahuan umum yang mencukupi berbagai disiplin, ilmu dan bidang kehidupan manusia tidak ada sama sekali dihubung kaitkan dengan agama.
Kesan corak pendidikan ini akan menimbulkan kekosongan jiwa yang akan melahirkan pelajar yang tidak akan ada keseimbangan antara kehidupan duniawi dengan kerohanian dan agamanya. Seterusnya, bagi aliran agama pula, hampir semua pelajarannya hanya memfokuskan kepada subjek pelajaran ilmu agama yang terbatas kepada aspek keimanan, kerohanian. Tetapi aspek lain dari segi intelek tidak difokuskan dalam aliran agama. Corak persekolahan ini akan melahirkan generasi yang hanya pandai dalam bidang agama tetapi tidak membekalkan ilmu pengetahuan yang mencukupi serta keterampilan dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin maju ini. Walaupun perkembangan dua-dua institusi pendidikan ini ada usaha untuk menghilangkan kesan dualisme pendidikan dengan memberikan pengajaran agama di sekolah, aliran kebangsaan dan pelajaran sains di sekolah aliran keagamaan, tapi tetap saja pengajarannya dipisahkan dengan disiplin-disiplin ilmu akal dan ilmu agama yang lain. Bagi implikasi dualisme ekonomi, terdapat dua jenis ekonomi, iaitu ekonomi tradisional dan juga ekonomi moden. Dalam ekonomi tradisional, iaitu dikenali sebagai ekonomi sadar diri, merupakan antara aktiviti ekonomi biasa bagi masyarakat pribumi, khususnya orang Melayu sewaktu zaman penjajahan Inggeris. Seperti namanya, ekonomi sadar diri, sistem ekonomi ini hanyalah mencukup untuk menyara keluarga sehari-hari dan tidak mempunyai pembangunan dan pengeluaran secara besaran. Bagi kegiatan ekonomi moden adalah tulang belakang kepada ekonomi kolonial yang menyebabkan tumpuan pembangunan difokuskan kepada sektor ini, manakala sektor-sektor ekonomi tradisional amnya tidak diberi perhatian. Syarikat-syarikat saham bersama Inggeris seperti Guthrie, Harrisons dan Crossfield berlumba-lumba menjalankan kegiatan perdagangan menerusi ekonomi moden di tanah Melayu ini. Aktiviti ekonomi bagi sektor moden ini pesat penumbuhannya di bahagian barat negeri-negeri Melayu yang kaya dengan sumber bumi seperti longgokan biji timah serta keadaan tanahnya yang sesuai untuk aktiviti penanaman getah dan kelapa sawit. Justru itu wujudnya jurang antara ekonomi tradisional dan ekonomi moden dalam masyarakat kita. Kesimpulan, konsep dualisme mendatangkan impak positif dan juga negatif. Konsep dualisme secara tidak langsung membuatkan manusia lebih berfikir secara lebih mendalam tentang suatu perkara. Namun hal ini boleh menghasilkan perbezaan pendapat kerana setiap individu mempunyai personaliti dan corak pemikiran yang berbeza. Oleh itu, kita perlulah bijak dalam memilih idea atau pendapat yang bersesuaian dengan keadaan semasa.